Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya harap semuanya dalam keadaan sihat dan tenang-tenang saja untuk menerima pelajaran pada hari ini. Okey, kita akan sambung tajuk yang sebelum ni, topik ubahan. Okey, dan kita belum tengok lagi lah apa contoh-contoh soalan kan. Sebelum ni kita dah belajar macam mana nak mengira pemala K. Harap masih ingat lagi lah. Okey, kita tengok buku teks muka surat 8 muka surat 8. Okey, kalau gambar ni tak tahu kita tengok dalam buku teks pun samalah Okey, so kita tengok dulu contoh 4. Yang pertama contoh 4. Okey, apa bentuk soalan yang dia boleh beri berkaitan dengan ubahan langsung ini? Okey, yang pertama kita tengok diberi M. Diberi M ialah 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N. Okey, jika ini penting. M berubah secara langsung. M berubah secara langsung dengan N. Okey, daripada ayat ini, sebelum ni kita dah tahu kan. Kita boleh tukarkan kepada, kita tengok penyelesaiannya. Penyelesaian A itu M, okey, simbol ubahan N. Dan simbol ubahan itu kita perlu tukar kepada bentuk persamaan M sama dengan KN. Kalau awak dah mahir, sebenarnya kalau jumpa berubah secara langsung, nak tulis M sama dengan KN terus pun tak ada masalah. Okey, jadi kalau masih ingat, langkah pertama kita mesti kira nilai pemala K. Okey, macam mana nak kira? Kita gantilah dengan nilai-nilai yang dia bagi tadi. M ialah 0.8 dan N ialah 0.125 dan K itu adalah Y bahagi dengan X. Okey, yang ini nilai Y. Okey, dan yang bawah tu adalah nilai X. Okey, dan bila kita kira, nilai K itu adalah 6.4. Okey, dan kita tak boleh tinggalkan jawapan nilai K tu sebab dia tak tanya K. Sebab dia kata, ungkapkan M dalam sebutan N. So, jadi kita gantikan saja persamaan asal kita dengan M sama dengan 6.4 N. So, ini adalah jawapan akhir apa yang diminta dalam soalan. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua, B. M berubah secara langsung. Tapi kali ini M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. So, daripada situ kita dapati bahawa kalau kita nak tulis persamaan terus, M sama dengan K pemala, punca kuasa 3N. Kemudian gantikan nilai M, gantikan nilai N yang diberi daripada soalan yang mula-mula tadi. Dan kita kira, kita dapati bahawa K itu adalah 1.6. Dan sekali lagi kita gantikan nilai K itu dalam persamaan M dalam sebutan N yang diminta. Okey, so berharap boleh fahamlah. Ingatlah, jadi makna kita ingat, maklumat pertama ni adalah untuk mengira pemala K. Okey. So kita tengok contoh 5. Okey, contoh 5. Okey, diberi dalam bentuk ayat yang sedikit panjang lah. Okey, so kita fahamkan mana dia punya keyword-keyword yang kita kena tahu. Okey, pemanjangan spring X. Sekarang ni gunakan X. Pemanjangan spring XCM berubah secara langsung. Okey, keyword je lah. Berubah secara langsung dengan apa? Dengan pemberat W, G2 gram, yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring adalah, okey, ni dibagi, maklumat dibagi 3 cm. Jadi 3 cm ni adalah untuk nilai X. Sebab tadi pemanjangan spring ialah X kan yang ni. Okey, yang ni. Okey, dan apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram, 200 ini adalah nilai untuk W. Ungkapkan X dalam sebutan W. Jadi kita tahu tadi dia berubah secara langsung. Bermakna kita boleh tukarkan X sama dengan KW. X sama dengan KW. Ni saya terus cerita tentang tulis dalam bentuk persamaan teruslah. Okey. Kemudian kita gantikan nilai X tu dengan 3. Okey, dan W tu dengan 200. Dekat sini nilai K itu adalah 3/200. Sama juga dengan konsep Y sama dengan X tadi lah. Y bagi dengan X tadi. Dan jawapannya adalah 0.015 untuk nilai K. Dan akhirnya persamaan itu kita tukarkan X sama dengan 0.015 W. Okey, itu adalah jawapan
akhir. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 6. Fokus, jangan ngantuk ya. Okey, kita tengok contoh yang ke-6 ini. Okey, apa lagi soalan ubahan langsung yang dia boleh tanya. Okey, tadi hanya sekadar sampai dapat jawapan mencari persamaan sahaja kan. Okey, kita tengok pula contoh soalan 6 ni. Diberi Y, okey, berubah secara langsung dengan X. Okey, Y dengan X ni dia boleh jadi apa-apa sahaja. Okey, diberi maklumat awal Y sama dengan 0.14 apabila X sama dengan 0.2. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Okey, kat sini dia ada dua soalan yang awak kena selesaikan dulu, mana yang utama. Okey, kat sini maklumat pertama tu adalah untuk mencari nilai pemala K. So ingat soalan ubahan ini, tak kira lepas ni awak akan jumpa ubahan songsang, ubahan bergabung. Okey, langkah pertama tu mesti kira nilai pemala K. Dan nilai pemala K ni kita akan dapat daripada maklumat pertama dalam soalan. Okey, kita lihat penyelesaiannya. So jadikan tadi Y berubah secara langsung dengan X, maka persamaannya Y sama dengan KX. Okey, jadi kita gantikan Y sama dengan 0.14 dan X sama dengan 0.2 daripada maklumat awal, dan apabila kita kira, kita dapati bahawa K sama dengan 0.7. Jadi persamaan itu menjadi Y sama dengan nilai K kita tukarkan 0.7 X. Y sama dengan 0.7 X. Okey, baru kita boleh lihat soalan A. Okey, dia tanya hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Jadi kita gunakan persamaan akhir yang kita dah dapat nilai K-nya tadi. Dan kita gantikan nilai X sahaja dengan 5. Ini asalnya persamaannya adalah Y sama dengan 0.7X. Okey, X ganti dengan 5. Dan akhirnya kita dapati bahawa nilai Y itu adalah 3.5 apabila X-nya adalah nilainya 5. Okey, B pula. B, dia suruh kita cari nilai X pula apabila Y sama dengan 0.875. Kita guna persamaan asal. Okey, yang dah kita cari tadi. Okey. Kita gantikan nilai yang diberi Y sama dengan 0.875. Okey, 0.7 tu nilai K dan X ni yang kita kena cari. Okey, dan kita pindahkanlah. Okey, kita pindahkan, akhirnya kita dapati bahawa nilai X-nya ialah 1.25 apabila Y-nya adalah 0.875. Okey, harap semuanya boleh faham. Okey, kalau kita lihat dalam buku teks, ada lagi contoh 6, contoh 7. Okey, saya minta awak cuba usahakan sendiri. Okey, fahamkan contoh 6, contoh 7 itu untuk awak explore. Apa lagi soalan bentuk-bentuk soalan yang dia boleh tanya. Okey. Okey, dengan contoh yang saya dah terangkan tadi, termasuk juga contoh 6 dan contoh 7. Okey, sekarang ni saya nak ujilah kefahaman masing-masing. Okey, saya percayalah semua anak-anak semua boleh faham. Okey, kalau tak faham boleh bincang dalam grup. Okey, cuba selesaikan latihan kendiri 1.1b pada muka surat 10. Nombor 3 hingga nombor 7 lah. Okey, cuba dulu. Okey, lepas tu nanti kalau dah siap ada pertanyaan boleh hantar gambar ataupun bertanya dalam grup lah. Okey, so itu saja untuk kelas kali ini. So kita harap jumpa dalam kelas yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.